Okey, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Baik semua? Sihat semua? Sihat, Sihat. semua? Alhamdulillah. Sihat. Sihat, alhamdulillah. Okey, nama saya Aida Farisa binti Hayat dan merupakan ahli grup 6 akan membentangkan topik yang ke-9. Tapi sebelum kita masuk kepada tajuk, suka saya kongsikan satu video dan minta kepada semua pelajar tonton dan beri perhatian ya. Aku ingat lagi waktu aku membesar. Memang nakal. Wan Song Lei，不要 back up，faster，faster，还是 faster，fire。 Aku Hasnah. Dulu orang panggil aku Kak Long Kawasan. Ini Bombom, asal dari Sabah. Memang kaki tidur. Sebab tu hati pun selembut bantal. Fire， Maria pula dari Sarawak. next siap。 Macam berpeketi tapi nakal. Yang ni Kumari. Tinggi tapi rendah diri. I really don't understand you。 Dan Sumei lembut orangnya. Hati apatah lagi. Kami macam isi dengan kuku. Semua benda kami bersatu. Padahal dengan mak tiri sendiri pun tak sebulu. Mereka saja yang selalu ada untuk aku. Memang tak ada apa yang dapat pisahkan kami. Sebutkan benda ni. Termasuklah dia, Cikgu Sabaria. Baginya, kami ibarat selumba dalam daging. Pusing ke? Ada saja yang tak kena. Tapi, dialah orangnya yang mengajar kami erti perpaduan. Tak dijadikan cerita? Satu hari Bombom dan Kumari mencabar kami. Oi. Okey, baik. Okey, apa yang kamu faham tentang video ni? Ada siapa-siapa nak cuba jawab? Persahabatan. Lagi? Perpaduan. Kemasyarakat. Ya, betul. Apakah yang boleh membuatkan mereka ni berada dalam sesebuah sekolah? Bertemunya mereka dalam sesebuah sekolah disebabkan apa? Masyarakat majmuk kan? Ya, betul. Pendidikan. Ya, betul. Tepat sekali. Maksudnya mereka ni bertemunya mereka di dalam sebuah sekolah disebabkan pendidikan. Jadi kat luar, di luar kawasan, mereka bergaul dengan siapa? Bersosialisasi dengan siapa pula? Masyarakat. Betul, betul. Jadi pada topik yang ke-9 ini kita akan belajar tentang pendidikan dalam masyarakat. Okey, seterusnya pada topik ini terdapat 3 stendard pembelajaran yang ingin disampaikan. Yang pertama sekali kami akan menyatakan konsep masyarakat dan komuniti. Yang kedua, nak menerangkan peranan pendidikan dalam memelihara hubungan internet. Dan yang terakhir, menjelaskan usaha-usaha program-program khas pendidikan dalam mengeratkan perpaduan di kalangan murid. Okey. Okey, baik. Hello, tes. Bismillah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ahmad Syukrullah bin Sahimi, 2221307. Baik, insya-Allah saya akan meneruskanlah untuk pembentangan untuk yang ni. Okey, iaitu berkenaan dengan tajuk pendidikan dan masyarakat.
Boleh slide seterusnya. Okey, baik. Jadi dekat sini, pendidikan dan masyarakat ni kita kena tahu dulu apa benda itu pendidikan dan masyarakat. Okey, pendidikan ni adalah salah satu proses yang mengajar, okey, dan juga belajar. Okey, mengajar dan belajar tentang apa tu? Tentang kelakuan manusia menurut apa yang dikehendaki ataupun yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat ni dia mengharapkan sesuatulah dari segi kelakuan manusia tersebut. Okey, baik. Ah, pendidikan juga berkenaan dengan perkembangan dan perubahan kelakuan anak didik. Okey, jadi dekat sini ni kita kena tahu bahawa pendidikan ni dia macam akan dia berkait dengan kelakuan seseorang itu. Dengan pendidikanlah akan mewujudkan ataupun mengubah kelakuan seseorang itu. Jadi penting adanya pendidikan itu. Okey, yang kedua, iaitu masyarakat dapat menjamin kelangsungan hidupnya melalui pendidikan. Okey, pendidikan juga kita kena tahu bahawa dia merupakan peranan yang penting untuk meneruskan kelangsungan hidup. Seperti mana, sebab yalah kalau kita tak ada pendidikan ataupun kita tidak mengambil berat ataupun mengambil cakna tentang pendidikan, kemungkinan seseorang itu dia akan terkebelakang, ataupun ketinggalan zamanlah kalau kita tengok. Okey, jadi pentingnya ada pendidikan. Contohnya kalau kita kaitkan dengan isu yang sebelum ni pernah berlaku, iaitu berkenaan dengan seorang usahawan, tak silap saya. Dia cakap apa belajar, apa guna belajar tinggi-tinggi, ada diploma, ada degree, ada PhD apa semua, tetapi gaji macam tu je, ataupun pekerjaan pun keluar belum tentu dapat pekerjaan. Baik kita join bisnes ni. Baik, jadi kita kena tahu bahawa benda macam tu adalah salah fahamlah. Maksudnya tidak sesuai untuk diterapkan ataupun diamalkan. Jadi kita kena tahu bahawa pendidikan ni dia akan menjamin kelangsungan hidup kita. Pentingnya ilmu dalam diri ataupun dalam diri masyarakat itulah. Okey, baik. Yang ketiga iaitu pendidikan ialah sebagai sosialisasi. Okey, yang ni pula dia sebagai salah satu peranan untuk mencapai tujuan sosial. Sebagai contoh, apa ni, dia ada dua pihak ataupun kerajaan dan ibu bapa yang untuk bersiap sedialah ataupun menyediakan keperluan anak diorang ataupun bangsa-bangsa ni untuk meneruskan ataupun untuk belajar. Sebab apa? Sebab untuk melahirkan anak didik bangsa yang berilmu pengetahuan. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan semua itu adalah usaha-usaha yang perlu untuk menanam nilai-nilai murni dalam diri masyarakat tersebut. Sebagai contoh untuk masyarakat tu adanya rasa hormat terhadap orang tua, lepas tu rasa cintakan negara dan sebagainya. Okey, seterusnya. Okey, baik. Yang ni berkenaan dengan konsep masyarakat dan komuniti. Okey, menurut Kamus Dewan 1998, masyarakat ni ditakrifkan ataupun dikenali sebagai suatu kumpulan manusia yang hidup bersama dalam sesuatu tempat mengikut peraturan-peraturan dan cara-cara tertentu. Dan menurut Kamus Dewi Bahasa 1991, okey, yang ni pula merujuk kepada komuniti. Iaitu komuniti ni merujuk kepada masyarakat kecil. Komuniti ni maksud dia masyarakat kecil yang menduduki dalam suatu kawasan tertentu dan diperintah oleh sebuah kerajaan. Okey. Seterusnya. Okey. Baik, dekat sini pula berkenaan dengan sekolah sebagai masyarakat kecil. Jadi sekolah ni dikategorikan ataupun dikenali sebagai masyarakat kecil. Okey, dekat sini ada 5 ciri-ciri. Untuk nak tahu masyarakat kecil tu terjadinya ataupun terbentuknya masyarakat kecil ni kena adanya 5 ciri-ciri ni. Okey, iaitu apa?
Yang pertama, sekumpulan manusia seperti pengetua, guru-guru, kaki tangan dan murid. Dalam satu kawasan sekolah seperti mana kita tahulah, adanya guru besar, pengetua sekolah, guru-guru, lepas tu kaki tangan, pihak pentadbir apa semua dan pelajar-pelajar. Jadi ini adalah ciri yang pertama. Okey, ciri yang kedua iaitu semua anggota berinteraksi dalam kawasan sekolah yang sama. Jadi dalam satu kawasan sekolah tu, masing-masing ada interaksi antara satu sama lain. Pelajar dia akan berinteraksi sesama diorang ataupun berinteraksi dengan guru-guru. Pihak pentadbir pula akan berinteraksi dengan guru-guru untuk memastikan pendidikan itu berterusan. Adanya wujudnya sistem pendidikan dekat situ. Okey. Dan yang ketiga pula, semua anggota menjalankan tugas masing-masing. Jadi kita kena tahu bahawa dekat sini kalau dalam satu sekolah dia mestilah ada setiap orang tu ada peranan dia masing-masing. Kalau pengetua, peranan dia adalah untuk memastikan sekolah tu berada dalam keadaan ataupun landasan yang betul. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai kejayaan, untuk memastikan guru-guru ataupun kebajikan-kebajikan kaki tangan ni terjaga. Lepas tu pendidikan ni dapat dijalankan dengan baik. Itu adalah peranan untuk guru besar. Manakala kalau untuk guru besar, guru-guru pula, peranan dia adalah untuk mengajar, mendidik, mengawal, memastikan pelajar ni adalah dapat ilmu pengetahuan. Pergi sekolah bukan saja-sajalah, tapi untuk mendidik, mengajar dan sebagainya. Sama juga dengan pelajar. Mereka pun ada peranan juga. Apabila pergi dekat sekolah, semestinya bila dah belajar, kena ulang kaji. Betul tak? Bila dah ada pula yang pergi dekat sekolah pula, bila dah pergi dekat sekolah, mestilah bawa balik kerja sekolah ke apa ke. Faham? Okey, baik. Dan yang keempat pula, aktiviti disusun mengikut budaya peraturan sekolah yang ditetapkan. Jadi dekat sini aktiviti kalau kita nak jalankan ataupun nak melaksanakan sesuatu program, kita kena pastikanlah bahawa program-program ataupun aktiviti-aktiviti yang nak dijalankan itu mestilah bersesuaian ataupun mengikut peraturan sekolah. Dia tak melebihi batas ataupun tidak melanggar undang-undang daripada KPM sendiri. Dan juga kena pastikan juga kalau nak nak buat aktiviti ataupun program, semestilah kita kena mencapai objektif tersebut. Okey. Dan yang terakhir, ciri-ciri yang kelima iaitu berkenaan dengan sentiasa bekerjasama dan sistematik yang mengikuti sistem sosial. Baik. Jadi dekat sini dalam satu kawasan sekolah, mereka semestinya wujudnya sifat kerjasama antara satu sama lain. Kalau ada guru-guru yang bermasalah ataupun kurang tahu untuk melaksanakan sesuatu tugasan, semestinya guru lain akan bantu. Jadi dekat situ dah wujud sifat kerjasama. Sama juga kalau pelajar-pelajar yang ada masalah, mestilah pelajar lain akan turut membantu. Okey, baik. Seterusnya. Okey. Okey, dekat sini dekat melalui persekitaran sekolah lah. Dia berhampiran dengan sekolah. Okey, persekitaran sekolah dikelilingi oleh komuniti yang mempunyai perbezaan nilai-nilai, etnik, kelas sosial, jenis pekerjaan, jenis kediaman, lokasi dan fahaman politik. Baik, mestilah kalau kita dekat Allahumma salli. Kalau di sekeliling sekolah tu, okey, adanya komuniti-komuniti. Jadi dekat komuniti tu mempunyai perbezaan-perbezaan nilai-nilai. Ada yang bagus, ada yang kurang kurang bagus dari segi perangai dia. Ada juga dari segi pekerjaan dia tu, ada yang jadi ada yang arkitek ataupun dan sebagainya lah. Jenis kediaman pun menentukan perbezaan seseorang komuniti itu. Contohnya rumah 2 tingkat, rumah 1 tingkat dan lokasi dan fahaman politik. Okey. Jadi ciri-ciri yang kedua pula, ciri-ciri komuniti penting untuk menyatu padukan perpaduan antara masyarakat.
Ya, jadi komuniti pun ciri-ciri komuniti ni sangat-sangat penting lah untuk menyatu padukan masyarakat. Jadi dekat situ dia adalah salah satu usaha untuk menjadikan masyarakat bersatu padu, bekerjasama supaya tidak lari daripada kesalahan-kesalahan yang tak perlu berlaku. Okay, dan yang ketiga pula, pihak sekolah perlu memainkan peranan penting untuk mewujudkan perpaduan dan menjadi ejen sosialisasi. Jadi, walaupun di sekeliling sekolah tu adanya komuniti, pihak sekolah pun ada juga memainkan peranan. Dengan mewujudkan program-program aktiviti, supaya masyarakat-masyarakat ataupun komuniti-komuniti yang berada di sekeliling sekolah tu, diorang akan dapat join ataupun dapat serta untuk turut serta dengan program-program sekolah yang buat. Contohnya program gotong royong bersama masyarakat ke ataupun hari kebangsaan. Jadi komuniti di sekeliling sekolah tu boleh turut serta. Okey, baik. Itu saja. Seterusnya. Okey, seterusnya saya Nur Izzati binti Tarmuji, nombor matrik 221413. Okey, sebelum saya masuk kepada slide saya nak tanya apakah yang dimaksudkan dengan etnik? Apa yang kalian faham tentang etnik itu? Boleh tak siapa-siapa bagi pandangan? Berbagai budaya. kaum. Betul? Jenis. Okey. Jenis apa? Jenis bangsa, budaya, Bangsa. budaya, Okey. budaya. Okey, betul. Terima kasih. Okey, seterusnya kita masuk kepada tajuk hubungan etnik dan perpaduan. Okey, semua jawapan yang diberikan tu betul. Tapi etnik ni bermaksud satu kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan budaya. Mereka ni satu etnik, mereka berkongsi adat resam budaya, tetapi bila kita berlainan etnik, mereka mempunyai ciri-ciri perbezaan yang berbeza. Contoh kat Malaysia ni kan kita ada etnik Melayu, Cina, India, kalau di Sabah Sarawak kita ada Kadazan, Malanau dan sebagainya. Jadi walaupun kita ni ada perbezaan etnik, tapi ia bukanlah menjadi jurang ataupun faktor pemisah antara masyarakat lah. Walaupun kita ada berbeza etnik, tapi kita kat Malaysia ni alhamdulillah kita boleh katakan kita hidup dalam kehidupan yang harmoni dan aman damai kan. Okay, contoh apa isu yang kita boleh kaitkan, isu semasa lah yang selalu kita dengar keluar dekat berita dan kita tengok dekat social media yang kita boleh kaitkan dengan hubungan etnik ni? Ada tak? Isu terdekat lah yang kita selalu dengar baru-baru ni apa? Boleh tak siapa-siapa bagi pandangan? UEC. Sorry, tak dengar? UEC tu Okay, selain tu? Okay, tahu tak? tak tahu. Okay, yang kita boleh lihat lah, yang saya perhatikan isu yang kita sering dengar kebelakangan ni yang isu tanah runtuh tu kan. Okay, kebanyakan mangsa kejadian tanah runtuh tu adalah daripada etnik Cina kan. Tapi walaupun kita berbeza etnik, tapi contoh macam bomba, wartawan, apa lagi, polis dan sebagainya daripada kalangan etnik Melayu. Daripada situ kita dah lihat, daripada isu tu kita dah lihat, kita dah nampak bahawa masyarakat di Malaysia ini saling membantu dan memerlukan antara satu sama lain. Okay. Kat sini kita boleh tengok ada 4 ciri perbezaan yang kita boleh lihat daripada etnik-etnik tu. Yang pertama adalah agama. Contoh agama ini kalau etnik Melayu kita akan anuti agama Islam. Kalau Cina kita
Cina akan anuti agama Buddha ataupun Kristian dan sebaliknya. Okay, kalau bahasa pula biasanya memang Melayu akan cakap bahasa Malaysia lah. Kalau Cina Mandarin, India bahasa Tamil, dan kalau di etnik di Sabah dan Sarawak juga ada bahasa mereka tersendiri. Tapi walaupun bahasa ini masing-masing berlainan bahasa, tapi kita masih menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar untuk kita berkomunikasi di Malaysia. Okay, ciri perbezaan yang ketiga adalah setiap etnik tu berasal daripada negara mereka masing-masing. Contohnya kalau Cina, kalau etnik Cina, mereka berasal daripada negara Cina. Mereka berhijrah ke sini dan menetap di Malaysia. Yang keempat, kepercayaan atau pegangan. Okay, setiap etnik tu ada percaya ataupun pegang kepercayaan mereka tersendiri. Sebagai contoh, kalau Cina lah yang selalu kita dengar, kalau mereka percaya bahawa warna merah tu akan memberikan mereka tuah. Jadi mereka percaya, jadi setiap dalam kehidupan mereka, mereka akan menggunakan warna merah itu untuk contoh dalam pakaian mereka, perayaan dan sebagainya. Okay, seterusnya. Okay, walaupun di Malaysia ni ada pelbagai etnik, tapi ada cabaran yang perlu kita hadapi dalam sebuah masyarakat. Jadi antara cabaran yang kita hadapi adalah pertama, sistem persekolahan pelbagai aliran. Okay, sistem pendidikan ini masih digunakan sejak zaman British lagi yang kita panggil dasar percaya dan perintah kan. Jadi walaupun sistem ini diperkenalkan oleh British, tapi kita masih gunakan sehingga sekarang, tapi kerajaan tambah baik dengan sistem pendidikan ni. Contoh sistem persekolahan pelbagai aliran ni, kita di Malaysia ada SJKC, SJKT dengan SK kan. Kalau SJKC untuk kaum apa? Tamil. SJKC. Cina. 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 SJKT. Cina. Cina. India, Tamil. Tamil. India. Yes. Betul. Dan SK untuk kaum Melayu lah. Jadi ibu bapa ni biasanya mereka akan hantar anak-anak mereka ke sekolah sekolah mengikut bangsa mereka sendiri. Contoh Cina akan masuk ke sekolah Cina. Sebab mereka takut ataupun nak pelihara budaya dan bahasa mereka di sekolah masing-masing. Sebab tu, tapi ada juga ibu bapa yang hantar contoh dia nak anak-anak dia pandai cakap Mandarin kan. Jadi mereka masukkan anak mereka ni di sekolah Cina. Okey, yang kedua, cabaran yang kedua adalah pengisian kurikulum dan co-kurikulum. Okey, seperti yang saya cakap tadi, bahasa Tamil dan bahasa Cina ini bukanlah bahasa wajib yang perlu diambil oleh pelajar-pelajar sebab tu di sekolah. Jadi sebab tu ibu bapa tak nak hantar anak-anak mereka ke sekolah biasa. Sebab dekat sekolah kan mereka kena cakap bahasa Melayu sebab bahasa Melayu ni subjek merupakan subjek wajib yang perlu mereka ambil dalam peperiksaan dan sebagainya. Bahasa Melayu ni juga menjadi bahasa pengantar kepada dalam kawasan sekolah. Tapi bila mereka tak bercampur ataupun bergaul dengan lain masyarakat, mereka tak boleh, contoh macam saya duduk kat Sekinchan. Jadi komuniti tu kebanyakannya adalah daripada kaum Cina. Jadi bila satu sekolah tu semua Cina, bila mereka keluar, mereka tak fasih pun cakap bahasa Melayu. Sebab dalam sekolah mereka memang cakap bahasa Cina. Jadi mereka tak jumpa, kalau ada orang Melayu pun yang masuk sekolah, orang Melayu tu akan cakap Cina dengan diorang. Mereka akan belajar bahasa Mandarin dengan diorang. Jadi bahasa Melayu tu tak digunakan pun dalam kawasan sekolah. Okey, seterusnya.
Okey, adalah beberapa usaha bagi memupuk perpaduan melalui pendidikan. Yang pertama, kerajaan mewajibkan kursus hubungan etnik di IPTA dan IPTS. Okey, biasanya macam saya waktu degree memang kami akan ambil kursus hubungan etnik ini sebab ni adalah subjek terang dan subjek wajib yang perlu diambil oleh semua pelajar. Daripada sini kita boleh belajar tentang sejarah dan kesan ataupun kita boleh ambil iktibar daripada sejarah sebelum ni supaya kita dapat amalkan dalam universiti dan kehidupan luar kita boleh aplikasikan. Okey, yang kedua, satu murid satu sukan wadah penyatuan rakyat. Okey, biasanya ni aktiviti ni untuk murid sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Contoh kalau mereka bercampur kaum Cina ataupun kaum Melayu dalam satu sekolah kebangsaan ke atau SJKC ke SJKT, mereka campur. Jadi setiap murid tu akan mengambil satu bahagian dalam sukan. Jadi bila mereka dalam satu rumah sukan tu, mereka akan bercampur, bergaul, mereka akan beri sokongan dan semangat untuk kawan-kawan mereka yang mengambil bahagian dalam pertandingan itulah. Yang ketiga, memperkasa penggunaan bahasa Melayu di SJK. Okey, seperti yang saya katakan tadi, kebiasaannya murid-murid Cina ni bila mereka duduk dalam satu sekolah, tak bergaul dengan orang lain, mereka tak boleh aplikasikan bahasa Melayu tu di luar. Sebabnya mereka akan menggunakan bahasa Mandarin sahaja dalam kawasan sekolah tu. Jadi bahasa Melayu ini diperkasakan sewaktu di sekolah dan menjadi subjek wajib ataupun subjek teraslah untuk peperiksaan dan sebagainya. Okey, seterusnya. Okey, saya nak tanya apa yang anda boleh nampak dekat skrin ni? Gambar apa? Perhimpunan. Okey. Macam mana perhimpunan ini boleh memupuk boleh memupuk atau mengeratkan hubungan antara etnik lah. Boleh bagi pandangan. Apa yang biasanya mereka buat dekat perhimpunan? Nyanyi lagu negaraku. Negara. Betul. Okey, Ikrar rukun negara. Betul. Okey, daripada perhimpunan ni biasanya murid-murid akan baca ikrar ataupun nyanyi lagu negaraku. Jadi daripada situ semangat patriotisme mereka lebih kuatlah, lebih semangat. Lagi-lagi bila kita berkumpul dengan pelbagai etnik kan. Jadi semangat tu lebih kuatlah. Okey, selain daripada aktiviti yang ataupun usaha yang saya sebutkan tadi, ada tak aktiviti lain yang ataupun pengalaman yang korang pernah lakukan sewaktu kat sekolah? Boleh tak bagi pendapat? Sukan. Sukan. Okey, selain sukan? Sambutan perayaan. Kemerdekaan. Betul. Sebab melalui program-program yang anda sebutkan tadi, memang bila program-program ni dibuat ataupun diraikan, pelajar-pelajar ini akan berkumpul sama-sama, mereka akan berkomunikasi, akan berinteraksi antara satu sama lain. Okey, itu saja. Terima kasih. Terusnya. Okay, slide seterusnya. Okay, nama Hanis Hazirah binti Zaidi. Nombor matrik 221303. Okey, seterusnya. Adakah anda semua bersama saya? Bersama. Masih lagi. Bersama. Okay, alhamdulillah ya. Okey. Seterusnya peristiwa 13 Mei. Apa kaitannya peristiwa 13 Mei dengan topik yang kita nak belajar hari ini iaitu pendidikan dan masyarakat?
Okey, sebelum tu saya ceritakan dulu secara ringkas peristiwa 13 Mei. Sebenarnya peristiwa 13 Mei ni telah mencatatkan satu titik hitam yang bersejarah di negara kita di mana telah berlaku rusuhan antara kaum Melayu dan kaum Cina disebabkan oleh krisis perkauman. Dan ia melibatkan pilihan raya umum pada tahun itu iaitu tahun 1969. Di mana pada ketika itu pihak pembangkang ada mengaitkan isu sensitiviti berkaitan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan isu tentang keistimewaan orang Melayu. Jadi disebabkan itulah berlakunya ketidakpuasan antara orang Melayu dan orang Cina. Jadi kita boleh tengok banyak angka kematian telah berlaku. Boleh saya minta wakil untuk nyatakan berapa angka rasmi kematian pada peristiwa ini? Ada siapa tahu? Tak tahu. Tak tahu? 75. 75? Okey, terima kasih atas jawapannya. Okey, kalau kita tengok, sekejap, sebelum tu boleh besarkan dulu slide. Okey, kalau kita tengok kat situ, angkanya ialah seramai 75 kematian. Yang itu akbar pada hari itulah. Tapi sebenarnya angka rasmi mencatatkan seramai 196. Ramai kan? Dan ada juga yang mengatakan lebih lagi daripada itu. Bukan setakat kematian tapi ada juga kerosakan dari segi harta benda, kenderaan, contohnya bangunan, rumah dan sebagainya. Jadi dari sebabkan titik peristiwa inilah yang menyebabkan pihak kerajaan ingin mengambil langkah proaktif untuk membentuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Okey, slide seterusnya. Next. Tak nampak ke? Tak. Tak ada. Okey, boleh besarkan tak? Okay. Alright. Okey, boleh tak saya nak minta seorang wakil untuk membacakan 9 langkah untuk membentuk perpaduan? Saya Boleh, silakan. Aisyah. langkah-langkah membentuk perpaduan. Yang pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Kedua, penggubal kurikulum. Ketiga, prinsip rungkut negara. Keempat, dasar ekonomi baharu. Kelima, falsafah pendidikan kebangsaan. Keenam, pelan induk pembangunan pendidikan. Ketujuh, sekolah wawasan. Kelapan, rancangan integrasi murid untuk perpaduan remote. Kesembilan, pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Okey, kat sini banyak kan langkah-langkah yang dibina oleh kerajaan, betul tak? Okey, ada 9 langkah yang kita boleh tengok. Okey, macam bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, penggubalan kurikulum, rukun negara, falsafah tu kita dah biasa tengok kan, dah biasa tahu kan. Contohnya apa yang jadi saya nak tekankan lah, mungkin ada yang baru tahu kan. Pelan induk pembangunan pendidikan, PIPP, sekolah wawasan, rancangan integrasi murid untuk perpaduan, ringkasannya REMOVE, dan yang terakhir pelan pembangunan pendidikan Malaysia, PPPM. Okey, seterusnya. Back. Okey, tadi salah satu langkah ada saya sebut tentang penggubalan kurikulum kan? Okey, so saya nak tekankan tentang penggubalan kurikulum iaitu kerajaan ni telah menggubal menjadi kurikulum yang sama bagi sekolah kebangsaan, sekolah kebangsaan jenis Cina, sekolah kebangsaan jenis Tamil, di mana bercorak tempatan. Seperti mana yang kita tahu sebelum ni sekolah Cina dan sekolah Tamil mereka menggunakan kurikulum yang berasal dari tanah mereka. Tetapi telah diubah menjadi kurikulum yang sama semuanya iaitu berunsurkan patriotisme demi untuk meningkatkan perpaduan. Okey,
Dalam laporan Razak juga ada menyatakan dan mementingkan kurikulum ni berbentuk matlamat serampang dua mata, di mana di sekolah ni selain kita memberikan ilmu pengetahuan, kita juga bentuk sahsia kepribadian murid. Antaranya apa nilai yang kita bentuk? Nilai patriotik, perpaduan, saling bantu-membantu dan sebagainya. Dan selain tu ada juga kita boleh tengok dekat bahagian tepi ni yang saya right ni, peperiksaan yang seragam. Peperiksaan yang seragam ni contohnya sijil pelajaran Malaysia di sekolah ataupun UPSR. Semua ketiga-tiga sekolah ni akan mengambil peperiksaan yang sama. Tapi sekarang ni dah dimasukkan menjadi PBD, PBD, pentadsiran berasaskan sekolah. Kemudian pendemokrasian pendidikan. Pendemokrasian pendidikan ni di mana pelajar-pelajar ni diorang diberi pilihan. Kita tak tetapkan diorang, tapi diorang diberi pilihan untuk memilih bidang yang mereka inginkan. Contoh, ada yang ingin mengikuti kelas sastera, sains, akaun, perdagangan dan sebagainya. Okey, seterusnya. Okey, cuba tengok gambar dekat slide ni. Kanak-kanak ni tengah buat apa? Siapa tahu? Baca ikrar. Baca rukun negara. Baca ikrar. Very good. Okey, betul. Negara. Mereka tengah membacakan ikrar, membacakan rukun negara. Kebiasaannya di mana kita membacakan rukun negara ni? Perhimpunan. Ada perhimpunan. Di sekolah. Perhimpunan. Oleh itu, rukun negara ni adalah sebagai asas dalam pertimbangan dalam pendidikan sekolah untuk meningkatkan nilai patriotik dan perpaduan. Okey, boleh tak saya nak minta seorang wakil untuk membacakan rukun negara? Saya nak pilih lah. Bolehkah? Boleh. Boleh? Okey, saya nak pilih jap. Auni ada tak? Syahmi Auni. Ada. Ada. Okey, boleh bacakan? Okey, rukun negara ada 5 prinsip. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan yang terakhir sekali, kesopanan dan kesusilaan. Okey, terima kasih kepada Auni kerana telah membacakan rukun negara tadi. Okey, seterusnya. Objektif rukun negara. Kita tengok dekat ayat yang pertama sekali bahawasanya negara kita, Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai apa? Perpaduan. Perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Maksud kat sini, kita ni kan di Malaysia mempunyai berbilang kaum, Cina, Melayu dan India. Jadinya ketiga-tiga kaum ni kita tidak membezakan dia. Maksudnya semua kaum ni adalah sebagai rakyat Malaysia, mempunyai kewarganegaraan Malaysia. Okey. Seterusnya, memelihara cara hidup demokratik. Yang ini maksudnya kita bebas untuk amalkan kegiatan politik dan kita juga boleh memilih parti politik yang kita inginkan untuk memerintah negara. Okey, seterusnya masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dinikmati bersama. Maksudnya setiap kaum ni, masyarakat di Malaysia mampu untuk menikmati kekayaan di Malaysia. Contoh, kita boleh bersaing secara sihat. Contoh daripada sektor pekerjaan ke, macam itulah. Okey. Dan yang keempat, membentuk satu sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan. Liberal kat sini bukan bermaksud negatif. Tapi liberal di sini ialah kita bebas untuk amalkan agama, budaya, adat resam dan sebagainya. Okey. Kita kan orang Melayu kan, ada tak budaya selain kaum lain yang kita aplikasi kadang-kadang? Ataupun kita guna, macam itulah. Ada tak budaya?
Ada. Boleh bagi contoh? Pakai kain blekat. Kain blekat daripada budaya mana ya? Melayu. India. India. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya kita tengok berkaitan dengan sains dan teknologi. Sains dan teknologi ini amat penting untuk meningkatkan kemajuan supaya negara kita ni pun dapat bersaing dengan negara-negara maju yang lain. Okey, seterusnya. Okey, kalau macam ni prinsip rukun negara. Macam kawan kita baca tadilah, prinsip rukun negara yang kita baca selalu tu. Pertama, mengamalkan ajaran agama. Kedua, kita taat setia kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ketiga, kita mempertahankan kemuliaan perlembagaan negara. Keempat, mematuhi segala undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Tak kisahlah kita ni pangkat apa ke, kita kaum apa, semua kena patuh pada undang-undang yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, kita saling bantu-membantu dan bekerjasama antara satu sama lain. Daripada sinilah bila kita bekerjasama, membantu, boleh terjadinya perpaduan. Macam contoh yang kawan kita bagi tadi kan, peristiwa tanah runtuh di Batang Kali kan. Masing-masing bantu dan bekerjasama untuk memastikan masing-masing bekerjasama lah nak selesaikan masalah, nak cari orang yang tertimbus, macam itulah. Kita tak kisah, tak kira apa kaum sekalipun, macam tu. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukri bin Syahrudin. 222-1349. Baik, terima kasih Hanis. Jadi berdasarkan Hanis yang telah Hanis ceritakan tadi tentang peristiwa 13 Mei kan. Jadi bila berlakunya peristiwa 13 Mei itu sudah pasti pihak kerajaan merangka beberapa usaha untuk mencapai perpaduan antara rakyat Malaysia ni. Okey, yang pertama tadi rukun negara. Jadi yang kedua ni adalah falsafah pendidikan negara. Okey, sebabnya perpaduan ni, untuk memupuk perpaduan antara kaum di negara Malaysia ni adalah salah satu daripada kehendak dan aspirasi negara. Jadi kehendak dan aspirasi negara untuk mengukuhkan perpaduan rakyat ni telah pun diterjemahkan secara khusus melalui falsafah pendidikan negara, yang sekarang ni dah tak dikenali dengan falsafah pendidikan negara tapi dikenali dengan falsafah pendidikan kebangsaan, yang mana telah diisytiharkan secara rasmi pada tahun 1988. Okey. Jadi berdasarkan falsafah pendidikan negara yang telah dipaparkan, suka untuk saya highlightkan pada perkataan pada ayat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Okey, jadi dekat sinilah yang mana dikatakan bahawa falsafah pendidikan negara ni telah mentafsirkan tentang perpaduan. Okey. Of course, untuk mencapai keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara ni adalah daripada kesatuan rakyat Malaysia yang kuat. Okey. Jadi berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan ni, kita dapat mengenal pastilah bahawa matlamat pendidikan di Malaysia ni adalah bertujuan untuk melahirkan insan yang baik, lagi sempurna, menjadi warga negara Malaysia yang baik dan berguna kepada masyarakat. Okey. Dan sistem pendidikan negara juga dia lebih menekankan kepada perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan serta kepatuhan kepada Tuhan. Okey. So, kalau kita perhatikan betul-betul, untuk melahirkan insan yang baik ni mesti berbalik kepada kepercayaan serta kepatuhan kepada Tuhan. Sebabkan semua agama yang kita anuti, semua agama yang rakyat Malaysia anuti ni mengajak kepada kebaikan dan juga berbaik sama-sama rakyat. Okey. Seterusnya, peranan FPK. Okey. Jadi FPK ni mempunyai beberapa peranan yang penting. Yang pertama, FPK ni adalah sebagai cahaya yang memberi panduan dan arah tuju kepada segala usaha mengembangkan dan memajukan pendidikan negara. Okey. So
FPK ni dia menjadi apa orang kata pemandu untuk untuk menuju kepada memajukan pendidikan. Okey. Yang kedua, FPK ni menjadi dasar dan pertimbangan asas untuk menentukan matlamat pendidikan negara. Okey. So dia FPK ni dia jadi base lah untuk tentukan matlamat pendidikan negara. Sekiranya ada falsafah pendidikan negara ni, jadi matlamat pendidikan pun kurang jelas. Okey. Jadi yang ketiga, falsafah pendidikan negara ni sebagai rujukan untuk membantu para pendidik ataupun guru ni untuk faham bagaimana sistem pendidikan negara kita. Okey. Yang keempat, bimbingan untuk para pendidik ataupun guru semasa mereka melaksanakan tugas-tugas pendidikan. Kalau yang atas tadi untuk membantulah, untuk memudahkan guru ni untuk faham sistem pendidikan. Tapi yang keempat ni untuk membantu para guru ni untuk menjalankan tugas mereka sebagai pendidik. Yang keseterusnya, peranan FPK ni dia menjadi base ataupun asas untuk menentukan kurikulum, bahan-bahan pelajaran dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Okey, disebabkan FPK ni dia ada apa? Dia usaha dia untuk melahirkan masyarakat yang intelek kan, masyarakat yang berilmu pengetahuan, yang bertanggungjawab kan. So berdasarkan FPK itu juga kurikulum dibina. Okey. Yang keseterusnya, FPKs adalah sebagai pengawal ke atas aktiviti penyelewengan daripada dasar pendidikan. Okey, dan yang terakhir, FPK adalah menjadi platform untuk menghilangkan salah faham, keraguan atau pertelingkahan dalam sebarang usaha melaksanakan tugas ataupun aktiviti pendidikan. Okey. So FPK ni dia jadi satu platform supaya dalam bidang pendidikan ni, dalam institusi pendidikan ni tidak ada kesalahfahaman ataupun keraguan. Okey. Seterusnya. Okey, jadi usaha kerajaan yang seterusnya untuk memastikan rakyat Malaysia ni dipupuk perpaduannya menjadi bersatu adalah dengan merangka Pelan Induk Pembangunan Pendidikan tahun 2006 hingga 2010. Okey, ataupun dikenali sebagai PIPP. Okey, apa yang dimaksudkan dengan PIPP ni? Okey, so PIPP ni adalah satu pelan yang telah dirangka untuk melaksanakan dan merealisasikan satu sistem pendidikan yang holistik, progresif, bermoral dan bertaraf dunia. Okey. So PIPP ni yang melancarkan PIPP ni adalah Perdana Menteri kita yang kelima, iaitu Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi pada 16 Januari 2007 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Okey. So PIPP ni berteraskan 6 elemen. Yang pertama, membina negara bangsa. Yang kedua, membangun modal insan. Yang ketiga, memperkasa sekolah kebangsaan. Dan yang keempat, merapatkan jurang pendidikan. Yang kelima, memartabatkan profesion guru. Dan yang keenam, melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Okey, saya tidak menerangkan secara mendalamlah untuk 6 teras ni. Jadi kita terus kepada fokus PIPP. Okey, so PIPP ni telah dirangka. Of course ada fokus dia, apa target dia, target PIPP ni. Okey. Fokus PIPP ni yang pertama adalah untuk memperkasakan sekolah kebangsaan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan memperkasakan sekolah kebangsaan ni? Okey, memperkasakan sekolah kebangsaan ni adalah untuk memastikan semua sekolah rendah yang berbahasa pengantar bahasa Melayu dan sekolah menengah kebangsaan menjadi sekolah pilihan utama masyarakat Malaysia. Okey, jadi PIPP ni dia nak menjadikan sekolah kebangsaan ni adalah satu, macam mana rakyat Malaysia ni lebih berminat untuk masuk ke sekolah kebangsaan disebabkan dalam sekolah kebangsaan kita banyak kaum di dalam sekolah tu dan boleh memupuk perpaduan. Yang kedua adalah membina negara dan bangsa dalam masyarakat. Okey. Seterusnya. Okey, matlamat PIPP. Okey, matlamat PIPP ni ada dua.
Yang pertama adalah memberikan penekanan kepada kesamarataan peluang pendidikan tanpa mengira lokasi, kaum, kelompok kurang upaya, orang asli dan suku minoriti lain. Okey. So, matlamat PIPP ni dia lebih menekankan supaya tidak ada ketidakadilan dalam masyarakat Malaysia ni untuk dapatkan pendidikan. Semua sama rata, sama ada sesatu masyarakat ni duduk di kampung ataupun di bandar, kaum India, kaum Cina dan sebagainya, semuanya berhak untuk mendapat pendidikan yang sama. Okey. Yang kedua, PIPP ini adalah untuk mengekalkan kecemerlangan pada sekolah-sekolah yang cemerlang kepada tahap yang lebih tinggi lagi. Okey. So, dia nak kekalkan kepada contohlah ada satu sekolah yang dah memang cemerlang. So, target dia adalah untuk kekalkan kecemerlangan dan mencapai kecemerlangan yang lebih lagi pada masa hadapan. Itu matlamat dia. Baik. Kalau tadi adalah matlamat PIPP itu sendiri. Tapi kali ini adalah matlamat KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia di bawah Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Okey. So dia ada 8 matlamat. Okey. So matlamat yang pertama adalah untuk melahirkan pelajar yang memiliki jati diri yang kukuh. Yang kedua, demokratik. Yang ketiga, semangat patriotik. Yang keempat, pelajar yang bertolak ansur. Yang kelima, berpegang teguh kepada ajaran agama dan nilai moral. Yang keenam, seorang pelajar yang berfikiran, iaitu berfikiran aras tinggi. Seterusnya, hidup sebagai sebuah masyarakat penyayang. Dan yang terakhir, berbudaya saintifik. Okay, itu matlamat KPM di bawah Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Okey, baik. Seterusnya, usaha kerajaan untuk memupuk perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia ni adalah dengan menubuhkan sekolah wawasan. Okey, sebelum ni kita dah belajar dah sekolah wawasan macam mana. Okey, sekolah wawasan ni kalau sebelum ni, grup sebelum ni dia cakap sekolah wawasan ni adalah 3 sekolah digabungkan dalam satu kawasan. Okey, 3 sekolah tu, yang pertama sekolah kebangsaan, sekolah SJKC, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, dan SJKT, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil dalam satu kawasan. Dia 3 sekolah dalam satu kawasan yang besar. Okey, seterusnya dalam sekolah tu, dalam kawasan tu, semua pelajar yang dalam kawasan tu menggunakan kemudahan yang sama. Okey, contohnya seperti padang, kantin dan perpustakaan. Okey. So, dalam satu kawasan itu hanya ada satu padang, satu kantin dan satu perpustakaan. Okey, dekat situlah mereka akan bersukan bersama-sama, mereka akan makan bersama-sama di kantin yang sama dan juga mengadakan program-program bersama-sama dalam kawasan yang sama. Okey. Baik. Seterusnya, kalau kita tengok gambar yang ada dipaparkan ni adalah nama dia Kompleks Sekolah Wawasan. Okey. So, siapa tak boleh bagi tahu tak ada berapa sekolah dalam tu? Ada sekolah apa? Ada 3 sekolah. Okey, ada sekolah apa? Sekolah Kebangsaan Muhammad Jaafar. Nama aku gaji pula ni nak menjawab. SJKC Tun Tan Chen Lok, SJKT Tun Sampatan. Okey, so ada 3. Dia bukan nama sekolah wawasan tu satu sekolah tapi ada berbagai kaum, tapi 3 sekolah yang berlainan jenis berada dalam satu kawasan. Ia dinamakan sekolah wawasan. Okey. So, antara salah satu sekolah wawasan ni adalah di Subang Jaya. Okey. So, kita tengok gambar yang belah kanan. Macam inilah diorang berkongsi satu padang untuk menjalankan aktiviti sekolah. Alright. Okay, faham Okey. So, kita boleh tengok bahawa sekolah wawasan ni telah berjalan lancar dengan adanya satu program yang dinamakan Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan atau secara ringkasnya RIMUK.
Okay, RIMUP ni di bawah sekolah wawasan lah. Apabila adanya sekolah wawasan, maka program RIMUP ni dilancarkan, iaitu RIMUP ni adalah satu program khas yang diwujudkan untuk mengeratkan perpaduan di kalangan murid berbilang bangsa, etnik, budaya dan agama. Okay. So RIMUP ni dia merupakan sebahagian dari aspirasi ataupun kehendak yang telah digariskan dalam teras yang pertama dalam PIPP tu, iaitu apa tadi? Yang pertama, membina negara dan bangsa. Okey. Dan yang ketiga, PIPP juga melibatkan beberapa masyarakat lah. Yang pertama, murid. Yang kedua, ibu bapa. Dan yang ketiga, PIBG. Yang ketiga, PIBG melalui aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan di sekolah. So, apabila adanya aktiviti-aktiviti dalam sekolah ni, semua yang terlibat dengan sekolah akan terlibat sekali untuk menjalankan aktiviti. Alright. Okey, ini contoh program RIMUP yang telah dijalankan. Kalau kita tengok dalam gambar ni, ada beberapa pakaian yang telah ditunjukkan dalam program ni. Okey, kalau kita tengok yang di atas pentas, ada pakaian Melayu tradisional dan juga ada pakaian India di sebelah kiri yang baju ungu dan baju merun. Okey, nampak ke? Nampak. Nampak eh? Okey. Alhamdulillah nampak. Okey, so gambar ni persembahan tarian RIMUP. Terima kasih. So dalam gambar ni adalah persembahan tarian perdana RIMUP sempena kem perpaduan murid satu Malaysia peringkat negeri Sabah tahun 2017. Alright. Okey. So apa objektif RIMUP ni? Okey. RIMUP ni ada beberapa objektif, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 objektif. Yang pertama, menggalakkan penyertaan masyarakat setempat, para guru dan murid serta warga sekolah. Okay, so tujuan RIMUP ni diadakan adalah supaya guru, murid dan warga sekolah ni turut serta dalam menjayakan program ni, sebab program ni adalah untuk memupuk dan mengukuhkan perpaduan antara masyarakat. Okay, seterusnya yang kedua, mewujudkan sikap kerjasama, tolong-menolong serta suasana harmoni di kalangan semua peserta secara sedar dan terancang. Okay. So of course kalau sesuatu masyarakat tu dia menjalankan satu aktiviti, mereka akan bekerjasamalah dan tolong-menolong untuk menjayakan program tersebut, dan automatik suasana harmoni pun akan tercapai untuk menjalankan aktiviti tersebut. Yang kedua, untuk melahirkan semangat persefahaman dan semangat toleransi di kalangan murid serta semua yang terlibat. Okey, sekiranya ada kesefahaman antara semua kaum ni, pastinya program tersebut tidak akan dapat dijalankan. Alright. Dan yang terakhir, berkongsi kebudayaan, kemudahan, tenaga dan kepakaran, kegembiraan, keseronokan di kalangan semua pelajar dan peserta yang terlibat dalam semua acara yang diikuti bersama. Okey, so dalam program RIMUP ni, mereka semua akan berkongsilah kebudayaan mereka dari segi pakaian ataupun makanan. Okey, dan juga mereka akan berkongsi juga kemudahan dan tenaga, kan, diorang menyumbangkan tenaga diorang untuk menjayakan program tersebut dan kepakaran yang mereka ada. Okey. So kesimpulannya, RIMUP ni dia adalah satu usaha yang sangat berjaya kerana hasil daripada pemerhatian yang dilakukan. Okay. So ada beberapa sekolah menengah di kawasan bandar dan di luar bandar telah berjaya mewujudkan komposisi murid sebagai etnik di sekolah masing-masing. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya kita pergi kepada slide pelan tindakan PPPM 2013 hingga 2025. Okey, sebelum saya terangkan apa itu usaha yang dijalankan oleh plan ini, saya akan jelaskan apa yang dimaksudkan PPM. Okay, PPM ni adalah Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang mana telah dilancarkan pada 6 September 2013 oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia merangkap
Menteri Pendidikan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan PPM ni asalnya daripada PIPP, tetapi ia telah diperbaharui kerana dia nak membentuk ekosistem pendidikan ataupun pembelajaran yang lebih berkesan dan lebih terbaik kepada seluruh pelajar. Jadi kajian semula pendidikan ni yang dibuat adalah berdasarkan standard pendidikan antarabangsa. Di samping itu dia nak meningkatkan aspirasi negara dan juga dia nak jadikan kerajaan mahukan mempersiapkan generasi muda kini menghadapi keperluan abad 21. Jadi bila kita sentuh kepada pendidikan dalam masyarakat, ia merangkumi semua pelajar. Semua pelajar mereka berpeluang mendapat pendidikan yang sama, tidak kira perbezaan warna kulit dan sebagainya. Persoalannya kat sini, bagaimana murid berkeperluan khas ni? Adakah mereka akan dapat pendidikan yang sama seperti pelajar aliran arus perdana ni? Okay, jawapannya ya, tetapi penyampaian PDP itu mungkin berbeza mengikut keperluan dan keupayaan mereka. Okey, murid keperluan khas ni bukan sahaja murid yang kelainan upaya, tapi disentuh juga dalam plan ini adalah mereka yang terdiri orang asli dan PNN, murid pintar cerdas dan sekolah muridnya kurang, sekolah kurang murid. Okey, oleh itu 4 golongan yang saya nyatakan tadi, mereka akan dapat faedah ataupun manfaat yang sama dalam sistem pendidikan negara. Di antara plan tindakan yang telah disusun oleh PPM ialah yang pertama, bekerjasama dengan komuniti untuk mengutamakan keperluan Tak dengar. Aida Tak termute. dengar. temu jadi saya kena start semula ke? Daripada awal tak dengar? Baru je. Baru je 20 saat. poin yang Baru, okey. Last kepada poin yang pertama, bekerjasama kan? Ya. Okey. Ya. Okey, di antara plan tindakan yang telah disusun oleh PPM, okey, yang pertama saya ulang bekerjasama dengan komuniti untuk mengutamakan keperluan murid. Okey, selain daripada guru, para pentadbir dan kaki tangan, komuniti ini terdiri daripada ibu bapa, agensi kerajaan ataupun swasta, ataupun lebih mudah kita faham adalah mereka yang duduk di sekitar kawasan sekolah tu, dia pun terlibat sama dalam mewujudkan persekitaran yang kualitatif seperti sebuah sekolah. Contohnya beri sumbangan macam tu. Poin yang kedua, poin yang kedua, pembangunan strategi peringkat kebangsaan bagi pendidikan pintar cerdas. Contoh macam kita tengok kat sini, kem cuti sekolah, siri penggayaan sains, matematik dan teknologi tahun 3 hingga ke tingkatan 3. Okey, macam kita tengok kem cuti sekolah. Aktiviti apa yang guru lakukan kepada pada kem cuti sekolah ni? Sudah tentu cikgu buat kem kepimpinan, lakukan bimbingan kerjaya kepada pelajar dan paling famous sekali adalah program motivasi kan. Jadi ada contoh lain juga, sekolah berprestasi tinggi SBT dan sekolah berasrama penuh juga, dia ni termasuk dalam strategi peringkat kebangsaan bagi pendidikan pintar cerdas, yang mana tujuan PPM ni adalah untuk memenuhi murid berprestasi tinggi. Faham kan? Okey. Yang ketiga adalah meningkatkan akses dan keberhasilan. Poin yang pertama kat situ, memberi peluang pendidikan yang relevan dengan keperluan orang asli dan PNN. Okey, iaitu usaha yang dilakukan oleh PPM ini oleh kerajaan adalah dilakukan plan 5 tahun transformasi pendidikan orang asli 2013 hingga 2008. Maksudnya mereka peluang pendidikan yang relevan dengan keperluan asli dan PNN ni adalah kerajaan dia pun menitik beratkan pendidikan kepada orang asli ni.
Sebab dia tak nak ada keciciran pendidikan kepada mereka. Maksudnya walaupun dia duduk ujung jauh, pendidikan dia nak pendidikan yang sama rata untuk mereka walaupun mereka duduk jauh. Okey, yang terakhir, meningkatkan kualiti pendidikan khas dan program inklusif. Okey. Murid berkeperluan khas ni maksudnya murid contoh murid berkeperluan khas ni adalah murid yang bermasalah seperti apa nak kata, masalah penglihatan, masalah pendengaran ataupun macam dalam pembelajaran mungkin kita kata autism kan. Jadi cara bagaimana mereka nak jadi cara pendekatan yang digunakan oleh PPM ini adalah program inklusif yang mana dia nak membuat yang mana dia nak mewujudkan, dia buat begitu sebab dia nak mewujudkan komuniti yang berfikiran terbuka. Maksudnya pelajar yang arus perdana ni berfikiran terbuka kepada pelajar pendidikan khas. Maksudnya dia tak nak ada istilah diskriminasi antara mereka. Dia nak bersifat terbuka. Okey, itu saja. Okay, baik. Kini tiba kita akan buat sedikit soal jawab, iaitu quiz is lah. Jadi insyaAllah kamu semua boleh buka quiz is link. Nanti saya akan share dia punya dia punya kod. Okay. Semua dah buka ke untuk link quiz is? Dan masukkan kod 626934. Boleh buka QR code tak? QR code. Sekejap. Okay, ni QR code. Saya bagi masa untuk 2 minit. Boleh masuk dalam dalam quiz is. Semua okey ke? Okey. 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 Cukup 2 Berapa minit nombor? insyaAllah. Nombor kod dia 626934. Cukup 2 minit insyaAllah kita akan teruskan untuk quiz is. Soal. Kita akan mulalah insyaAllah. Ada 1 minit lagi.
Semua dah masuk ke Quizizz? Dah. Dah. Dah masuk. Sudah. Okey, baik. Kita cuba mula. Okey. Semua dah masuk Ada yang belum lagi ke? Boleh kita mula? Mudah ya? Okey, Sudah. Okey, terima kasih. Sekejap ya, ada masalah teknikal sikit. Dekat sini participant tak ada join. Tapi korang dah masuk kan? Dah masuk. Kita cuba sekali. Semua ada dah dalam ni. Okey dah, 49 orang Mula.
Okey, baik. Okey, terima kasih semua. Kita tengok. Okey, tempat pertama dimenangi oleh Wani, kedua Lapar dan ketiga Ira. Okey, nanti hadiah insya-Allah boleh tuntut. Wani siapa ya? Boleh ni tak? Bagi tahu. Wani tu siapa ya? Boleh bersuara? Ya, Tempat saya tu pertama siapa ya? Siapa ya Wani? Saya. Okey, tahniah. Nombor 2 Lapar. Siapa Lapar? Lapar. Saya, Sharifah Nabila. Oh, Sharifah. Okey, okey. Yang ketiga tadi siapa ya? Ketiga? Jadi kita nak bagi hadiah. Siapa? Ira. Nasrul. Nasrul. Nur Syakira. Okey, tahniah. Nanti boleh tuntut hadiah minggu ke-11. Kita bersemuka kan minggu ke-11. Betul. Baik, saya teruskan pada refleksi pada Aida. Jadi kesimpulan pada tajuk ini adalah sangat penting memupuk persekitaran yang positif supaya dapat merapatkan jurang perbezaan di kalangan murid. Dan seterusnya, pihak kepimpinan sekolah bersama-sama memikul peranan sebagai ejen sosialisasi yang efektif dalam usaha membina hubungan erat antara sekolah, komuniti sekitar. Sekian daripada kami. Terima kasih.